untuk soalan tambahan pertama. Terima kasih kepada Tuan Ketua, terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri di atas menjawab soalan tadi. Ketelusan dan kebertanggungjawaban adalah amat penting dalam penggunaan dana awam, sama ada disalurkan oleh peruntukan kerajaan ataupun dari yang dikutip terus dari orang awam. Saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri berkenaan dengan tabung musaadah COVID-19 JAKIM yang dikutip daripada dana awam yang bertujuan untuk membantu mereka yang terkesan, khususnya penjawat awam di barisan hadapan. Saya dimaklumkan lebih kurang 200 juta telah dikutip dan disalurkan. Soalan saya ialah Yang Berhormat Menteri pernah melaporkan pada 7 hari bulan Julai bahawa pasti menerima RM100,000 daripada tabung tersebut, bahawa pasti menepati syarat untuk menerima sumbangan tabung musaadah ini. Soalan saya, tidakkah Yang Berhormat Menteri dapati ada kepentingan peribadi timbalan Yang Berhormat kepada Yang Berhormat Menteri apabila memberi kepada pasti yang jelas sekali ada kepentingan politik di situ, kerana pasti ini kita tahu diuruskan oleh Dewan Pemuda PAS, ya. Bukankah lebih elok kalau disalurkan kepada, walaupun memenuhi syarat, mungkin kepada guru-guru kafar contohnya? Pohon penjelasan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Silakan Yang Berhormat Menteri. Okey. Pertama sekali saya nak ucap terima kasih berkenaan dengan 200 juta yang telah kita belanjakan itu. Sebenarnya untuk tabung musaadah yang kita kumpul daripada JAKIM tak sampai pun 6 juta, 5 juta sahaja lebih kurang. Maknanya satu angka yang sedikit, dan perbelanjaan yang kita gunakan kita merentasi semua perkara. Terutamanya ketika pandemik 19 baru-baru ini, COVID-19, kita telah menyalurkan kepada orang-orang asli, kepada nelayan, kepada asnaf-asnaf, bahkan kepada sekolah-sekolah, kepada universiti-universiti, pelajar-pelajar, maka termasuk salah satunya adalah pasti. Begitu juga kepada yang lain. Maksudnya, apa yang kita bagi itu mengikut permohonan dan kita bersifat terbuka, termasuklah kepada tadika-tadika yang lain kita juga bahagi. Bukan hanya kepada satu sahaja, tapi apa yang mengikuti kriteria kita akan bagi, insya-Allah. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Silakan Yang Berhormat Baling untuk soalan tambahan kedua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Ahli-ahli Yang Berhormat, maaf masa telah pun pukul 12. Tak boleh soal lagi. 30 saat ya. Terima kasih kepada Yang Bertua kerana memberi peluang dan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri yang telah memberikan jawapan sebentar tadi. Dan cuma saya nak menjelaskan, baru-baru ini seorang warga bukan mas telah denda sebanyak 15,000 dan sepatutnya berjumlah 50,000 denda yang sepatutnya dikenakan. Dan baru-baru di Dewan Mulia ini daripada Kota Raja telah mengeluarkan satu istilah, saya nak tanya kepada Yang Berhormat Menteri sama ada istilah itu betul ataupun tidak. Perkataan hijrah ditukar kepada pelarian. Adakah juga yang bercadang mengkaji semua undang-undang ini yang berkaitan dengan menghina Nabi Muhammad? Adakah Kota Raja boleh diklasifikasikan kepada kategori menghina Nabi Muhammad? Sekian, terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri. Okey, terima kasih. Yang pertama, saya mohon maaf masa itu saya tak ada dalam dewan. Yang kedua, sekadar melihat beberapa sedutan semata-mata, sepatutnya kalau kita tengok keseluruhan, beliau ada menafsirkan maksud satu persatu. Saya teringat dalam satu kitab Fiqhus Sirah yang dikaryakan oleh guru kami Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Bila mana beliau mentarifkan hijrah, di mana beliau menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kala hijrah ke kota Madinah bukanlah bermakna Rasulullah melarikan diri dengan hanya melarikan diri begitu, tetapi adalah atas perintah dan tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Dan istilah hijrah berbeza sangat dalam mana-mana
terma dari segi agama berbanding dengan yang lain. InsyaAllah saya akan bagi buku yang saya karyakan berkenaan dengan hijrah ni. InsyaAllah. Wallahualam. Terima kasih Yang Berhormat Menteri.